Hai murid-murid, apa kabar semua? Hari ini Cikgu Kau akan mengajar tentang penjodoh bilangan tahun 4. Jom ikut Cikgu belajar bersama-sama. Oke, marilah kita belajar bersama-sama tentang penjodoh bilangan. Apakah penjodoh bilangan murid-murid? Penjodoh bilangan ialah kata nama yang menjadi pasangan kepada kata bilangan. Di sini penjodoh bilangan ialah perkataan atau morfem yang digunakan bersama dengan kata bilangan untuk mengelaskan kata nama yang konkret, iaitu kata nama yang wujud seperti orang, haiwan dan benda. Penjodoh bilangan berfungsi untuk membantu menentukan jenis dan sifat objek yang dihitung, menjadikan lebih jelas dan tepat dalam konteks pembilangan. Okey, marilah kita mempelajari tentang jenis-jenis penjodoh bilangan. Yang pertama iaitu boh. Boh digunakan untuk benda berpadu yang bentuk atau jenisnya tidak tentu bersanya. Contohnya di sini, beg, sebuah beg biru. Kamus, sebuah kamus Dewan Bahasa Melayu. Radio, sebuah radio. Sebuah mesin basuh digunakan untuk mencuci dan membasuh baju ataupun pakaian. Sebuah komputer digunakan untuk melayari internet. Dan sebuah kereta. Kereta tersebut merupakan sejenis pengangkutan. Okey, yang kedua iaitu keping. Keping digunakan untuk benda yang rata, nipis, pipih, lebar dan lepel. Seperti postcard, sekeping postcard. Papan, sekeping papan. Cakera padat, sekeping cakera padat iaitu CD. Sekeping stem digunakan lekat pada sempur surat. Okey, dan roti, sekeping roti. Dan keping juga digunakan bagi kuih, besi dan juga foto. Yang ketiga iaitu orang, merujuk kepada manusia. Contohnya, seorang nelayan yang sedang menangkap ikan di laut-laut. Dan seorang guru, contohnya, Cikgu Kau ialah seorang guru bahasa Melayu yang mengajar bahasa Melayu tahun 4. Dan seorang petani yang bekerja keras di padi. Dan seorang murid perempuan dan seorang murid lelaki. Ataupun juga boleh digunakan oleh dua orang murid tersebut. Yang keempat iaitu helai. Helai digunakan untuk benda yang nipis, lembut serta lebar. Contohnya, sehelai stocking. Sehelai baju kurung kan. Gambar tersebut menunjukkan sehelai baju kurung. Sehelai buluh burung yang berwarna-warni. Dan kertas, sehelai kertas A4. Dan helai juga digunakan untuk tisu. Contohnya, sehelai tisu. Dan juga kain, sehelai kain. Yang kelima iaitu papan. Papan digunakan untuk benda yang berkeping-keping. Contohnya, sepapan mercun. Mercun selalu kita lihat pada musim perayaan Cina kan, Tahun Baru Cina. Orang Cina akan bermain mercun untuk meriang-riangkan perayaan Tahun Baru Cina. Dan sepapan coklat. Murid-murid suka makan coklat kan? So, kita perlu tahu tentang penjodoh bilangan bagi coklat adalah sepapan coklat. Dan petai juga menggunakan papan. Di sini murid-murid perlu memperhatikan tentang petai kerana gambar yang daripada petai telah dipisah kepada dua jenis iaitu ulas. Ulas bermaksud petai itu biji dalam petai itu telah dikeluarkan dipanggilkan ulas, dan ikat merupakan terdiri daripada beberapa petai dan diikat menjadi satu, dikenali sebagai ikat. Jika hanya bagi satu petai saja, kita panggil sepapan petai. Jika ikat beberapa petai digabungkan, dikenali sebagai seikat petai. Murid-murid, petai adalah jenis
yang lebih istimewa dan penjodoh bilangan bagi petai adalah berbeza mengikut keadaan. Yang keenam yaitu biji. Biji digunakan untuk buah-buahan, benda kecil, bulat atau seakan-akan bulat. Maafkan cikgu kerana cikgu sudah typo. Tak salah, buah-buahan. B-U-A-H-A-N. Buah-buahan. Maaf. Dan biji digunakan untuk sebiji bola sepak, sebiji labu yang besar kan, dan sebiji cawan kopi, sebiji pisang, beberapa biji guli. Daripada gambar tersebut, dan biji juga digunakan untuk belon, terung iaitu sayur-sayuran terung, dan juga batu. Yang ketujuh yaitu botol. Botol digunakan untuk benda-benda yang diisi di dalam botol. Contohnya, sebotol kicap, sebotol sos cili ataupun sebotol sos tomato, dan sebotol air minuman. Contohnya, yang ini merupakan botol air Cikgu Kau. Penjodoh bilangan bagi botol air ini guna sebotol. Okey? Seterusnya ialah kampit. Kampit digunakan untuk benda yang berbungkus, tidak terlalu kecil atau tidak terlalu besar. Dan kampit digunakan untuk beras. Contohnya, gambar tersebut adalah sekampit beras Faizal emas. Dan juga kampit digunakan oleh simen. Contohnya, terdapat 4 kampit simen. Dan kampit juga digunakan bagi baja, gula, tepung, dan jagung. Yang ke-9 yaitu sikat ataupun sisir. Digunakan untuk benda yang bergugus dan berbentuk seperti sikat. Di sini pisang. Pisang digunakan penjodoh bilangan bagi pisang adalah sikat. Dan murid-murid perlu perhatikan apa yang telah Cikgu Kau telah sertakan pada gambar tersebut adalah pisang. Pisang yang besar yang mempunyai kuantiti yang banyak. Seperti gambar tersebut, penjodoh bilangannya ialah tandan. Yang ke-10 yaitu tongkol. Tongkol digunakan untuk buah yang bertongkol. Contohnya, gambar berikut apa? Jagung. Seterusnya, Cikgu akan mengajar tentang kesalahan penggunaan penjodoh bilangan. Yang pertama, kesalahan menggunakan penjodoh bilangan yang salah untuk haiwan. Contohnya, ayat yang salah iaitu ayah memelihara seekor ayam dan 3 orang itik. Yang ni sudah salah. Bagi ayat yang betul adalah ayah memelihara seekor ayam dan 3 ekor itik. Murid-murid di sini, orang adalah digunakan untuk manusia dan ekor digunakan untuk haiwan. Oleh itu, 3 orang itik adalah salah dan kita perlu membetulkan kepada 3 ekor itik. Haiwan penjodoh bilangannya ialah ekor, manakala orang penjodoh bilangannya ialah orang. Kesalahan yang kedua iaitu kesalahan menggunakan penjodoh bilangan untuk benda yang kecil. Contohnya, Ali memakan 2 biji roti. Yang ini sudah salah. Yang betul ialah Ali memakan 2 keping roti. Di sini biji digunakan untuk benda yang bulat dan kecil seperti buah, guli, dan sebagainya. Manakala keping digunakan untuk benda yang lebar seperti roti. Kesalahan yang ketiga iaitu kesalahan penjodoh bilangan untuk senjata api. Bagi ayat yang salah iaitu polis merampas sebatang pistol dari suspek. Ayat ini sudah salah kerana penjodoh bilangannya bagi pistol bukan sebatang. Ayat yang betul iaitu polis merampas sepucuk pistol dari suspek. Di sini sepucuk digunakan untuk senjata api seperti pistol. Manakala batang tidak sesuai digunakan pada keadaan ini. Kesalahan yang keempat iaitu kesalahan untuk benda yang berbentuk helaian. Ayat yang salah itu saya memberi 2 helai surat khabar pagi tadi. Ayat ini bagi surat khabar penjodoh bilangannya bukan helai. Yang betul ialah naskah. Helai kerana helai digunakan untuk kain.
ataupun kertas, ataupun tisu yang nipis, bagi benda yang nipis. Manakala naskah lebih sesuai digunakan untuk bahan bacaan seperti surat kapal ataupun buku. Kesalahan penggunaan penjodoh bilangan yang kelima yaitu kesalahan penggunaan penjodoh bilangan untuk bunga. Yang salah ialah adik membawa 2 tangkai bunga ros ke sekolah. Tangkai? Sudah salah kan? Yang betul ialah adik membawa 2 kuntung bunga ros ke sekolah. Kerana kuntung digunakan untuk bunga dan tangkai merujuk kepada batang sesuatu benda. Oleh itu bagi bunga ros adalah kuntung. Penjodoh bilangannya ialah kuntung. Kesalahan penjodoh bilangan yang keenam yaitu kesalahan penjodoh bilangan untuk benda yang panjang. Contoh ayat. Ibu membeli 2 batang benang untuk menjahit. 2 batang benang? Salah kan? Yang betul ialah ibu membeli 2 gulung benang untuk menjahit. Penjodoh bilangan bagi benang tersebut adalah guna gulung. Kerana batang adalah digunakan untuk benda yang keras dan panjang seperti kayu. Manakala gulung digunakan untuk benda yang boleh dililit atau dibalut seperti benang. Benang boleh dibalut dan dililit semula kan? Oleh itu, penjodoh bilangan bagi benang adalah gulung. Kesalahan yang ketujuh adalah kesalahan penjodoh bilangan untuk buah. Contohnya ayat yang salah. Dia memetik 3 keping rambutan di kebun. Keping untuk buah adalah salah. Ayat yang betul ialah dia memetik 3 biji rambutan di kebun. Kerana biji digunakan untuk buah-buahan, manakala keping digunakan untuk benda yang lepek seperti kertas, roti dan Ini ialah tisu. Untuk buah-buahan digunakan buah, bukan keping murid-murid. Sorry, maafkan saya. Penjodoh bilangan bagi buah adalah biji, bukan keping. Kesalahan penggunaan penjodoh bilangan yang ke-8 yaitu kesalahan penjodoh bilangan untuk benda yang lepek. Contoh ayat yang salah. Dia mengunting 5 helai papan untuk projek sekolah. Papan penjodoh bilangan guna helai, betul tak? Salah. Penjodoh bilangan bagi papan adalah keping. Kerana helai digunakan untuk benda yang lembut dan nipis seperti kain. Dan manakala keping digunakan untuk benda yang lepek tetapi keras seperti papan. Kesalahan penggunaan penjodoh bilangan yang ke-9 ialah kesalahan penjodoh bilangan untuk benda yang kecil dan bulat. Ayat yang salah ialah saya membeli 5 butir biskut untuk minum petang. Biskut guna butir? Salah kan? Yang betul ialah keping. Kerana butir digunakan untuk benda yang kecil dan bulat seperti mutiara ataupun bijiran. Dan keping digunakan untuk benda yang rata dan nipis seperti biskut. Biskut berbentuk apa? Biskut berbentuk benda yang rata dan nipis. Oleh itu penjodoh bilangan bagi benda yang rata dan nipis ialah keping. Seterusnya kesalahan penjodoh bilangan untuk tumbuhan. Ayat yang salah. Petani itu menanam 5 batang padi di sawah. Padi, penjodoh bilangannya batang, betul tak? Salah. Kita guna rumpun. Rumpun digunakan untuk tumbuhan yang tumbuh secara berkumpulan seperti padi. Manakala batang digunakan untuk benda keras dan panjang. Contohnya murid-murid, apa ini? Ini merupakan pen biru. Oleh itu penjodoh bilangan bagi pen ini adalah sebatang pen biru. Dan bagi tumbuhan adalah serumpun. Penjodoh bilangan bagi tumbuhan adalah rumpun. Baiklah, pengajaran Cikgu Kau tentang penjodoh bilangan sampai sini sahaja. Sekian, terima kasih murid-murid.
Jumpa cikgu kau pada next video. Bye!